Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan rakaman khas agenda Ohani di Tok Aman Bali Beach Resort sempena dengan kehadiran kami di sini untuk pilihan raya kecil N01 Kuala Besut. Tetapi pilihan raya kecil sudah pun berlalu. Walau bagaimanapun, tema yang ke udara ketika pilihan raya kecil adalah berkenaan dengan pembangunan. Dan di pantai timur ini, kehadiran kami di sini secara fizikal memberikan kami peluang untuk meneliti dan menganalisis sendiri pembangunan yang berlaku di sini dengan susul galur masyarakatnya yang ada. Kerana ramai yang akan tahu bahawa keunikan Kelantan, keunikan Terengganu, begitu juga Pahang dan juga utara ataupun di sebelah timur Johor. Dalam konteks itu saya suka kerana saya ada local expert ataupun pakar setempat, Profesor Rosdi Abdul Rahman, Ketua Pusat Kecemerlangan ECR KPT Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih Prof kerana meluangkan masa. Mungkin saya nak bermula dengan persepsi ya Prof, kerana sejak saya kecil apabila datang ke Pantai Timur dengan rombongan bas sekolah, perjalanan mengambil masa berbelas-belas jam daripada kawasan saya di Perlis sana. Memang semakin kita menuju ke Pantai Timur, kita nampak gradient lanskap muka bumi berbeza dan kita tahu skop ekonominya pun tentu berbeza. Tapi kini dengan pemetaan pembangunan ekonomi mengikut koridor dan kawasan geografi, bagaimana Prof melihatnya? Kerana ada yang berpendapat bahawa jauhnya lokaliti ataupun tempat ini daripada pusat di pantai barat yang lebih dulu bergerak dengan industri dan sebagainya itu faktor utama kekurangan. Tetapi saya lihat dalam pemikiran baru ekonomi era ke-21 itu, negara-negara yang kecil seperti di Eropah pun, Estonia dan sebagainya itu, mereka merdeka 1991 tetapi berjaya meningkatkan keluaran dalam negara kasar mereka dengan cepatnya, tidak sampai 1 dekad. Jadi mungkin kelebihan yang ada, mengiktiraf kelebihan yang ada di kawasan ini menjadi kunci dan teraju untuk kita memastikan pembangunan. Bukan saja menghantar pelan ekonomi daripada pusat dan mahu melaksanakannya. Pandangan Prof. Terima kasih Kak Farul. Actually, yalah, saya pun it's a pleasure sebenarnya. Cuma saya kena clarify a few things lah ya, supaya kita lebih jelas. Kalau sebut local expert tu saya takut juga sebab saya lama di Johor. Okay. I came down, saya pindah ke Kelantan ni pun 2009, akhir 2009, dan kebetulan dalam kesempatan 3-4 tahun ini alhamdulillah saya sempat tengok lah. Tapi kalau nak pick up yang Kamarul sebut tadi, ya, saya harus mengatakan bahawa faktor jarak itu sebenarnya it is not really critical. That's not critical. Okay. We can put that one aside. That is not the bottom line ataupun that is not the parameter yang kita harus khawatir. Dan satu perkara yang saya nampak, kalau kita tengok, kalau kita bahas daripada konsep pembangunan dan lain sebagainya, sebenarnya dah memang cukup banyak berlaku. Dan kalau kita nak tengok hari ini, saya yang paling saya boleh sebut sangat tu di Kelantan dan di daerah Kuala Besut sinilah, sebab Kuala Besut ni walaupun di dalam negeri Terengganu, orang Kuala Besut masih ke Kota Baru untuk berbagai urusan. Itu pun unik juga. Dan Kuala Besut ini in particular, secara khususnya saya nampak sangat-sangat perkembangan dia tu luar biasa sebenarnya dalam 5 tahun 10 tahun terakhir. Kuala Besut satu waktu is nothing. Tetapi hari ini dengan banyak yang jelas sangat, yang jelas kita jalanlah di bandar Kuala Besut ataupun di daerah Kuala Besut, aktiviti pendidikan dengan adanya UNIZA dengan UMK pun sebenarnya tidak terlalu jauh. Kita 1 jam perjalanan sebenarnya kalau sampai ke sini. 1 jam kita dah sampai di sini. Dan sebenarnya aktiviti ini walaupun dia sporadik ataupun dia berada di isolated places, Jeli sebagai contoh is paling mudah 2,5 jam 3 jam dari sini. Tetapi adanya aktiviti ini, pembangunan ini yang boleh jadi nukleus, dan kita nampak pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang berlaku itu sebenarnya cukup jelas. Ialah pertumbuhan itu dia berlaku kedua-dua lah, ada plus ada minus. Meningkatnya kesempatan untuk warga tempatan dalam aktiviti ekonomi, dalam masa yang sama dia juga akan menghambat ataupun mengangkat cost of living. Itu is inevitable, Tetapi kalau kita manage betul-betul, saya rasa hari ini walaupun Kelantan, I was born here, besar di sini, cuma spend 30 lebih tahun di luar Kelantan, tapi saya nampak peningkatannya ada, kosnya juga kita pernah dengar selalulah, malah saya pribadi saya selalu dengar orang selalu cakap kalau Kelantan ni serba-serbi murah. Saya rasa that's not true.
itu saya saya setelah saya berada di sini saya rasa itu tak betul. Tetapi walaupun begitu ianya tidak terbeban. Itu satu, jadi walaupun kos itu tidak lagi kita lihat murah seperti yang disangka banyak orang, tidak murah seperti itu, tetapi tidak membebankan masyarakat setempat. Cuma hari ini mungkin daripada satu sisi maybe housing is a big issue. Perumahan satu perkara yang cukup besar. Kenapa? Sebab the supply chain tidak seperti di Pantai Barat. Kalau kita nampak Johor, saya lama di Johor, tak usah cerita Kuala Lumpur, Selangor lah. The big developers, pemaju-pemaju besar, dia datang with a big bang dengan 2 ribuan unit rumah mereka bangun. So itu sekaligus memberi supply yang cukup untuk masyarakat setempat. Kalau di Kelantan tak ada. Developer yang besar ni pun boleh hitung dengan jari. Banyaknya yang kecil-kecil. Tetapi walaupun begitu, kerana konsep dan sistem perjalanan cara orang sini, it works, the system works. Cuma dalam keadaan yang agak, perspektif again lah, setengah orang dia happy dengan keadaan itu, tetapi kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar, mungkin perspektifnya agak sedikit sporadik ini dia tidak terstruktur, dia sedikit sebanyak adalah perkara-perkara lainan yang menjadi yang masuk dalam equation. Tapi koridor, kalau kita bahas daripada konteks koridor, kita ingatlah Johor was yang pertama, IRDA, dan Johor itu saya rasa berbeza dengan Kelantan, berbeza juga dengan NCIA ataupun NCER. Johor tempat yang cukup established dan kita tahu berbeza sangat-sangat. Kalau di Kelantan sudahlah wilayahnya besar, tadi kita dah sebut the whole of Kelantan, Terengganu, Pahang dan sebahagian kecil, walaupun kecil Johor, kawasannya cukup besar, dan satu waktu dahulu konsentrasi penduduk-penduduk di daerah sini memang tergolong, I would say, middle income majoritinya dan ke bawah. Tetapi hari ini banyak sebenarnya projek-projek yang telah dibawa melalui ECER, dan baru-baru ini pun kita dengar dalam berita, we are quite happy. Last year I was told kita ada 9 bilion semuanya yang masuk di dalam wilayah ECER. Cuma pembahagian mengikut kawasan itu masih boleh kita persoal dan boleh kita tengok secara halus lah, sebab dia tidak sekata. Prof, kita perlu pergi rehat yang pertama, tapi apabila kembali nanti saya mungkin nak minta kearifan Prof untuk melihat bahawa kadang-kadang bila kita bawa projek pembangunan yang besar, terjemahan dan aliran ke akar umbi itu, kerana mungkin kita sudah melihat pelbagai contoh di merata tempat betapa pembukaan landaan ekonomi baru kadang-kala memberi kelebihan kepada orang luar yang datang bersama dengan limpahan ekonomi itu, tetapi yang tinggal ini hanya mendapat kesan sedikit ataupun marginal, kata orang putihnya. Jadi mungkin nak ambil pandangan Prof, Johor sampai ke Kelantan di sisi pantai timur ini, bagaimana mungkin kita mempersiapkan masyarakat di sini supaya mereka bersedia atau berada dalam kedudukan yang paling optimal bagi mencuba mendapat limpahan terbanyak yang mereka boleh dapat. Kerana kalau tidak, isu kesinambungan ataupun kelestarian, sustainability itu semakin mendepani kita di mana juga kita berada di dunia. Dan mungkin itu kerana kita mungkin tidak bermula seawal IRDA, seawal Lembah Kelang. Mungkin kita boleh meletakkan komposisi itu di tengah dalam pemikiran. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana anda masih menonton rakaman agenda awal ini khas yang diadakan di Tok Aman Bali Beach Resort di sisi pantai timur untuk kita membincangkan sesuai dengan topik malam ini, melihat pada pembangunan ekonomi sisi pantai timur. Prof Rozi, mungkin saya tadi meletakkan sedikit kerangka untuk kita berbincang dalam segmen ini. Faktor masyarakat setempat untuk diketengahkan mencapai nilai rantaian terbaik lah, kalau saya letakkan istilah ekonominya. Betul. Untuk pembangunan masa depan. Ini cuaca pun bagus ni ya. I think untuk kita lebih appreciate yang diketengahkan ini, saya ingat kita work with an example. I think it's very simple. Dan saya yang paling dekat ke saya ialah without prejudice ataupun bias, obviously is pembangunan UMK. Because saya sebenarnya walaupun tidak merupakan pioneer ataupun yang awal ikut di dalam proses menubuhkan UMK ini, I was there.
Daripada 2006 penubuhan tu saya ikut terlibat, cuma tidak berada secara fizik di sini. Tapi yang pasti UMK, apabila wujud satu, ialah I would regard, saya suka untuk melihat UMK ini bukan hanya sebagai universiti, tetapi is a big economic activity, satu aktiviti ekonomi yang cukup besar. Dan betul yang Kamarul kata tadi, ada yang dimanfaatkan oleh bukan orang setempat, tetapi apa yang berlaku sebenarnya, saya beranilah mengatakan impact yang dibawa oleh pembangunan seperti ini. Kebetulan juga kita baru selesai sebenarnya buat an impact study. Kita baru selesai buat impact study. Saya memang dengan selesa kita kata the impact was rich, ataupun sampai kepada orang-orang yang setempat. Masyarakat setempat saya yakin dapat. Secara direct mungkin tidak. Tetapi the chain tadilah, ada limpahan dan rantaian itu sampai. Saya ambil satu contoh. Di Jeli. Di Jeli ini memang ialah Jeli ni, kalau you go back into time, kalau kita balik 10 tahun dulu, Jeli ni disebut tempat jin bertendang. Okay. Saya pun nak define jin bertendang pun saya tak tahu macam mana. Sampai hari ni pun masih ada kelompok orang kalau sebut Jeli dia kata jin bertendang. Dan Kamarul, jalan itu sebenarnya one of the most beautiful stretch in Malaysia, I would say. Yes? Jalan pantai barat, jalan barat timur itu. Balik kepada Jeli punya example tadi, satu waktu di sekitar kawasan terdirinya kampus UMK itu, sekarang ni kita ada lebih kurang 2,000 pelajar, 300-400 staff. Memang susah untuk mula situ, facilities tak ada. Nak sewa rumah pun susah. Tetapi no matter how difficult, sebenarnya kita boleh overcome. Itu kelebihan kita. Tetapi yang balik kepada impact tadi, it started with 2 kedai makan. Dan tak usah cerita kedai makan lah, bengkel. Ini yang dapatan daripada kajian kita buat. Tumbuh secara konsisten, regular. Mungkin rate ataupun kadar pertumbuhan itu tidaklah secepat yang seperti kita jangkakan. Kerana tetapi it is there, it's happening. Dalam konteks-konteks ataupun dalam chain, dalam rantaian tadi itu ianya berlaku dan dimanfaatkan, dinikmati oleh orang setempat. Itu saya yakin. Kalau secara direct, kenapa saya kata mungkin tidak terlalu sangat, sebab projek-projek yang besar begini memang kalau kita fikir, saya pun agak terkilan juga. Sebab the big players are still pemain-pemain yang utama itu bukan terdiri daripada the local players. Saya fikir ada wajarnya juga. Saya anak Kelantan, saya besar di sini, tapi saya selalu cakap dengan kawan-kawan yang bergiat di sini dalam bidang pembangunan sebagai contohnya, saya kata you have to raise your standard. Because itulah dia. That's the problem. Jadi tahap keselesaan, tahap kualiti itu masih tidak begitu dihargai, di-appreciate. Prof, kalau saya ambil sisi berbeza tentang itu, mungkin tahap kecemerlangan ikut meritokrasi, kepakaran, pengetahuan itu ada. Tetapi warga Pantai Timur ni berhijrah keluar. Betul. Jadi bagaimana faktor pemikiran modal insan ini dalam imbangan pembangunan ekonomi ke depan? Precisely. Sebenarnya sebenarnya kalau kita tengok statistik, tak usah tengok jauh lah, tengok mudah aja. Tengok musim raya. Perjalanan nak sampai balik orang, everybody, semua orang bercerita 20 jam itu is alhamdulillah. Sedangkan perjalanan 400 km, 20 jam alhamdulillah. Itu is a sorry state. It is true. Ialah kalau nak istilahkan sebagai the brain drain, silakanlah, boleh, tak ada masalah. Sebab memang hakikat, suka tak suka, kepada yang berada di kelompok yang di atas, kecemerlangan pemikiran, cendekiawan dan lain sebagainya, memang tak banyak peluang di sini. As a result, obviously terpaksalah. Saya lama di Johor. Saya pun lama di Johor. Dan balik ni sebenarnya saya sedikit merasa sangat-sangat. Dan yang ada di sini, yang ada itu seperti saya kata, dia dalam konteks, kalau dalam balik kepada pembangunan itu tadi, kenapa pemain-pemain besar ataupun kerja-kerja yang besar tidak dapat dibuat oleh orang tempatan, kerana itu tadi, kerana penghayatan, pengalaman mereka tak ada. Dan kerana di sini tu balik kepada poin pertama yang saya sebut tadi, even development pun dia berlaku secara kecil-kecil saja. Jadi tidak ada sesuatu yang a big one lah yang dia boleh contohkan. Kita di UMK pun kita mengalami sedikit kehambatan di dalam proses pembangunan kita. Kita terhambat. Kita di Jeli kita terlambat daripada perancangan, di Bacok kita terlambat, dan sedikit sebanyak attitude masyarakat setempat pun, orang Kelantan ni payah. Dia kalau contohnya bulan puasa ni dia kerja, tetapi ada waktu-waktu, and then nak manage is a bit unique lah. I would say that is the strength in itself. Bagaimana untuk
salah satu caranya adalah dengan melihat pada keusahawanan. Kerana kalau kita fikir konsep yang rata-ratanya masih berfikiran nak gaji, maka limpahan ekonomi itu begitu terhad. Betul. Maka kan hujan banyak tapi kita pakai satu gelas kecil tahannya. Prof lihat bagaimana? Menyentuh keusahawanan, this is another big topic. Satu topik yang cukup besar dan cukup dekat dengan kita, kerana kita sebenarnya one of the reason ataupun salah satu tujuan kita ialah untuk mengangkat keusahawanan. Saya fikir di Kelantan sedikit berbeza dengan ialah at least daripada pemerhatian saya, kalau nilai keusahawanan itu mungkin lebih tinggi di sini daripada di tempat-tempat lain di Semenanjung. Orang di Kelantan ini saya rasa lebih berani untuk buat walaupun benda yang kecil, tetapi eventually it grows. Dan saya nampak sangat-sangatlah dalam lapangan ataupun dalam lingkungan yang saya sebutkan tadi, tempat-tempat yang baru terutamanya. Kalau yang sudah lama exist itu mungkin susah untuk kita detect, susah untuk kita perhatikan, susah untuk kita perhatikan. Tetapi tempat-tempat yang baru, mereka berani datang buka something, dan the beauty-nya saya rasa keberanian orang-orang di sini untuk mengambil kesempatan dan peluang itu tadi lebih daripada yang kita jangkakan. Ada yang mendapat bantuan dan banyak juga yang keberanian itu tidak didorong oleh bantuan-bantuan yang banyak sebenarnya yang diberikan oleh kerajaan kita, persekutuan terutamanya lah. Prof, kita rehat terakhir, tapi apabila kembali mungkin kita masuk sikit spesifik, kerana mungkin Prof nampak bidang-bidang tertentu untuk dikaitkan dengan nilai keusahawanan tinggi itu, supaya generasi muda ni dia boleh nampak mana, kalaupun dia masih di sekolah, tapi 2-3 tahun lagi dia tahu ini hala tuju dia, mungkin dia akan telusuri. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi menonton rakaman agenda awani khas di Tok Aman Bali Beach Resort, dan saya masih bersama Prof Rosdi, dan saya nak hubungkan dengan pengalaman saya dengan apa yang Prof Rosdi katakan tadi. Mungkin orang Kelantan nilai keusahawanannya antara yang tertinggi di Malaysia, dan saya masih ingat ketika saya masih kecil di kampung saya di Perlis. Imej yang tak lekang sampai sekarang adalah sebaris wanita berjalan, junjungan jualan itu di atas kepala, begitu besar dan berat, di tengah panas terik, dan mereka berjalan dan menjual rumah ke rumah. Dan tentunya bila ke rumah, saya pun tertarik mendengar bahasa yang digunakan sebagainya. Itu penentuan pertama saya pada nilai keusahawanan Kelantan. Dan dalam konteks itu, Prof, mungkin kita nak bantu penonton di rumah ni nampak dengan lebih jelas bagaimana kita nak angkat nilai keusahawanan itu menjadi efisien dan produktif dalam kurun ke-21. Cabaran ekonominya mungkin berbeza dengan dulu. Kalaupun batik misalnya, masih lagi perlu ditambah nilai ke bidang yang lebih tinggi. Kalaupun perkara baru, apa dia dan bagaimana nak terjemahkan? Saya lihat perkara ini saya pisahkan dalam dua kelompok besar. Kelompok yang pertama, the very barang ataupun the very product. Itu pertama. Dan yang keduanya, the support service. Saya fikir kalau di Kelantan, yang kelompok pertama tadi ataupun barangan, produk yang mereka boleh kembang sebenarnya cukup banyak. Dan malah sesuatu yang sebenarnya saya berani mengatakan nilainya cukup tinggi, tidak kita manfaatkan, tidak dieksploit. Exploit dalam konteks yang positif, jangan salah kita. Produktif lah. Tidak dalam produktif, tidak. Sebagai contoh, warisan budaya, dan banyak even hari ini silverware ataupun kerja-kerja apa kita panggil kraft tangan perak, itu keahlian, kepakaran saya rasa cukup istimewa, tetapi tak ke mana. Bandingkan yang paling mudah, Selang komputer. Selang komputer is nowhere, tidak ada, tak ke mananya kalau nak banding dengan nilai tingginya kraft tangan. Tetapi itulah dia tadi. Dan kalau kita balik kepada kelompok yang kedua, ada support system. Di situlah kelemahan masyarakat di sini. Mereka boleh bermain, setakat yang bermain, setakat orang kata kalau di sini itu ialah they can live, they can survive, dia boleh hidup, dia boleh untuk see the ends meet, boleh. Tetapi untuk go beyond, mungkin itu yang perlu skala yang ada pada gergasi besar. Tapi masalah dengan itu, Prof, jika kita bawa gergasi besar ke sini, hilang nilai yang bawah itu tak sampai pula ke atas. Saya pernah dulu sekali saya tengok kita pernah ada konsep yang kita sebut sebagai vendor system. Dan saya fikir this vendor system masih boleh kita manfaat, masih boleh kita aplikasikan untuk win-win.
the big players will win, the small players will win. The small players they can do it. Yang pemain-pemain kecil ini, yang pengusaha-pengusaha cottage dan lain sebagainya, mereka boleh produce. Tetapi that's it. Beyond that, the marketing element itu yang berkurang. Sebab itu hadirnya kita di sini, kita juga ikut membantu di situ. So I think kalau kita boleh bridge, kalau kita boleh matchkan, keahlian produk kelompok pertama tadi yang ada, yang boleh kita kembangkan supaya bukan hanya sesuai untuk masyarakat setempat, tetapi boleh pergi jauh. Dan yang pergi jauh ini kita kena fair, ya. Sebab ambil contoh dalam pertanian, kita pernah dulu cuba buat macam-macam di Kelantan. Kita pernah cuba introduce Roselle, kita pernah cuba introduce Kenaf, dan Kenaf is still on lah, jangan salah, Kenaf is still on. Kerana di Kelantan ini orang-orang yang ada dalam konteks ekonomi, terutama daerah sini ni, tembakau. And tembakau satu musim 1 ekar 2 ekar easily generate ratusan ribu ringgit. Dan itu kita tahu eventually akhirnya ini tidak boleh diteruskan. So Roselle was brought in, Kenaf was brought in. Masyarakat cuba dalam arti kata mereka cuba belajar dan melaksanakan, tetapi fail. Saya kesal juga apabila saya dapat faham projek itu gagal kerana the marketing chain-nya bukannya Perdana Menteri itu tidak berlaku. Jadi as a result, barang bila dah masuk konteks untuk distribution dan lain sebagainya tak berjalan, dan it became incompetitive, no longer competitive, tidak lagi boleh bersaing apabila masuk elemen-elemen. Orang-orang di sini dia tak reti benda tu. Dia urusan marketing dan sebagainya, dia untuk setempat dia boleh lah, tapi to go beyond, this is where we have to bring in. Prof bagi kenyataan besar big statement tadi. Saya nak habiskan perbincangan ini dengan mungkin hipotesis besar saya. Cara untuk mengakar umbikan pembangunan di rantau ini juga mungkin di sebelah lain adalah dengan institusi pengajian tinggi. Betul. Seperti UMK, UMT, UMP mengambil nilai-nilai ini, dan mereka lah yang menjadi konduit saluran ataupun platform pentas untuk perkara ini berlaku. Setuju saya setuju 100%, dan sebenarnya itulah beban kita. Saya cukup merasa, saya tak tahulah ya, saya lama di Johor, saya tak rasa pun saya exist dalam masyarakat. That is an honest satu perasaan ataupun satu kenyataan yang cukup ikhlas dari saya. Tapi balik Kelantan, saya merasa sangat-sangat kalau kehadiran saya itu ada harga, ada arti. Sebab memang kadang-kadang benda yang kita anggap, this is too simple, ini terlalu mudah. Tidak sebenarnya pada orang kampung itu cukup berarti dan boleh membantu mereka. Saya kebetulan saya tinggal di kampung nelayan. Kampung nelayan, musim tengkujuh tak ada, that's it. No activity, dan kita pun susah. Sebab banyak yang datang. Bercakap dengan dia, we have to live beyond, kita kena ubah cara. Mereka boleh untuk mendengar. Dan sedikit sebanyak, walaupun dengan cara yang kecil-kecilan, saya nampak impact itu terjadi. Tapi kalau saya boleh balik tadi yang kawan sebutkan tadi, agro business is another area. Satu lagi bidang yang saya rasa masih peluangnya terbuka luas. Dan ini pun dah mula dipegang, digarap oleh anak-anak kita yang baru keluar daripada industri sekalipun. Saya sebenarnya kalau boleh saya nak put on record lah ya. Saya bangga dengan mahasiswa kita. Dia selesai kerana kita juga menekankan keusahawanan. Mereka pilih untuk tidak bekerja, tetapi sebaliknya untuk memulakan perusahaan kecil-kecil, bermula dengan 4 ekor kambing. Dan hari ini saya seronok dengar ada satu bekas pelajar itu di Kaduk itu lebih kurang, kalau dari sini agaknya 60 kilo kot. Dia ada satu ladang kambing ternakan lembu yang cukup besar sekali di daerah. Tak apa Prof, Astro ni ada banyak rancangan. Kita akan pergi cari graduan-graduan ni. Saya pun belum pernah bertemu. Terima kasih banyak kepada Prof Rosdi. Saya yang berterima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada nilai lah. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda. Ramai orang Kelantan tengok ni, termasuk dalam Wani sendiri. Tak apa, hantarkan pandangan anda sendiri kepada Facebook, Twitter, Instagram ataupun terus ke astroawani.com, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran dan episod yang lain pula. Selamat malam.